Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan 5.3C, menentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran. Bab 5, tingkatan 5 KSSM. Soalan 1. Berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan imej bagi setiap pembesaran berikut. Okey. Dia bagi dua lukisan dan dia suruh tentukan mana satu imej, mana satu objek. Okey. Sebelum tu kita kena tahu nilai faktor skala tu mewakili nilai apa. Contohnya, kalau faktor skala K lebih daripada 1, imej dia akan lebih besar daripada objek. Ini untuk yang positif, faktor skala yang positif. Kalau faktor skala dia sama dengan 1, maknanya imej sama besar dengan objek. Dan kalau faktor skala dia di antara 1 dengan 0, lebih daripada 0 tapi kurang daripada 1, imej dia lebih kecil daripada objek. Okey. Jadi untuk soalan A ni, faktor skala yang diberi adalah K sama dengan 2. Jadi kalau K sama dengan 2, dia lebih daripada 1, bermaksud imej dia lebih besar daripada objek. Antara dua ni, mana yang lebih besar? So yang ni besar kan, jadi ini adalah imej, ini adalah objek. Siap. Untuk soalan B, faktor skala yang diberi adalah K sama dengan negatif 1/2 ataupun K sama dengan negatif 0.5. Jadi untuk negatif, faktor skala negatif, kalau faktor skala dia di antara 0 dengan negatif 1, bermaksud dia lebih daripada negatif 1 dan kurang daripada 0. Ini imej dia akan lebih kecil daripada objek. Kalau dia punya faktor skala sama dengan negatif 1, imej dia sama dengan objek. Kalau faktor skala dia kurang daripada negatif 1, bermaksud dia semakin negatif lah. Negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Imej dia akan lebih besar daripada objek. Yang ni kena ingat tau. Jadi faktor skala dia negatif 0.5. Negatif 0.5 adalah di antara negatif 1 dengan 0. Jadi imej dia adalah lebih kecil daripada objek. Sini adalah imej, ini adalah objek. Siap. Soalan 3. Lukis objek bagi setiap imej yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala yang berikut. Okey, dia bagi imej, dia suruh lukis objek. Faktor skala A, faktor skala K sama dengan 2, B, faktor skala K sama dengan negatif 2. Jadi macam soalan yang sebelum ni, kalau faktor skala dia positif, dia akan berada pada arah yang sama. Kalau faktor skala dia negatif, dia akan berada pada arah yang bertentangan. Okey. Macam soalan sebelum ni, kita gunakan rumus faktor skala kan untuk kita cari imej. Ini pun kita gunakan rumus faktor skala juga, iaitu K sama dengan imej
bahagi dengan objek. Jadi untuk cari objek, tukar tempat dengan K. Jadi objek sama dengan image bahagi faktor skala. Ini adalah rumus dia. Okey, untuk soalan A, kita labelkan dulu titik-titik dia. Sini A, sini B, sini C, sini D dan sini E. Okey. Titik A, jarak dia dari pusat, jarak image dari pusat. Jadi 1, 2, 2 ke kiri, 1, 2, 2 ke atas. Jadi 2 ke kiri dan 2 ke atas, bahagi dengan 2. Dapatlah ni adalah titik A. Dapatlah negatif 1, 1. Jadi negatif 1, 1 ke kiri, 1 ke atas. So dekat sini titik dia. Titik seterusnya titik B 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri, 1, 2, 3, 4. 4 ke atas. 4 ke kiri, 4 ke atas, bahagi 2 sama dengan negatif 2, 2. Jadi negatif 2, 2 ke kiri, 1, 2 dan 2 ke atas, 1, 2. So dekat sini titik B prime bertindas dengan titik A. Kita ulang langkah ni untuk titik-titik yang berikutnya. Okay, untuk titik yang terakhir iaitu titik C, kita boleh guna panjang sisi image dia untuk cari kat mana kedudukan titik C. Contoh kita ambil ni panjang antara B dengan C, sebab dia berada pada garis yang sama kan, senanglah. 1, 2, 2 bagi 2, 1. Jadi 1 ke sini, dapatlah titik C prime. Gariskan. Dapatlah objek bagi A. Okey, untuk soalan B, faktor skala dia K sama dengan negatif 2. Bermaksud objek dia berada pada arah yang bertentangan dengan image dia. So objek dia akan berada pada belah sini lah. Jadi untuk mudah kita label titik dulu supaya tak terkeliru. Jadi macam soalan sebelah, kita cari jarak dari pusat kan. Jadi cari jarak image dari pusat. Untuk titik A prime, B prime, C prime kan. 1, 2. 2 positif. 2 positif bahagi dengan negatif 2, dapatlah 1. Negatif 1. Jadi negatif 1, 1 ke kiri. Maksud titik dia berada pada sini. Titik A. Titik B pula, dia selari dengan titik A kan. Kira jarak dia dari titik A ke B. Kira jarak dia 1, 2, 3, 4. So 4 kan. So 4 bahagi dengan 2, dapatlah 2. So 2 lah dari titik A ni, 2. Sini titik B. Titik C pula dia selari dengan titik B kan. Jadi kita boleh kira jarak dia. Nak cepat, kira jarak dia dari titik B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagi 2, 3. Jadi 1, 2, 3.
Dapatlah titik C yang kita gariskan. Titik A. Dapatlah objek B. Soalan 2. Lukis imej bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala berikut. A. Faktor skala K sama dengan 2. Kalau faktor skala dia positif, imejnya akan berada pada arah yang sama dengan objek. Sekiranya faktor skalanya adalah negatif, imej dia akan berada pada arah yang bertentangan dengan objek. Jadi A. Sebelum tu kita kena tahu dulu cara menggunakan rumus faktor skala untuk kita cari di mana kedudukan imej dia. Okey. Rumus faktor skala adalah K sama dengan imej bahagi objek. Okey, kita nak cari imej kan. Jadi objek bawa pergi sebelah, jadi imej sama dengan K darab objek. Imej dengan objek ini boleh diwakili sama ada panjang sisi imej dan panjang sisi objek, ataupun dari segi jarak imej dari pusat dan jarak objek dari pusat. Okey, untuk soalan A ni, kalau kita nak senang lagi, kita labelkan titik-titik dia. Jadi untuk cari imej dia, kita boleh guna kaedah translasi. Macam kaedah translasi, contohnya yang ini akan mewakili kanan ataupun kiri pergerakan dia. Yang ini boleh mewakili atas dan juga bawah, yang mana kanan akan jadi positif, kiri akan jadi negatif. Atas akan jadi positif, bawah akan jadi negatif. Okey, kita kira jarak dia dari pusat. Contoh, kita ambil titik A. 1, 2, 3, 4. 1. Jadi 4 ke kiri adalah negatif 4, dan 1 ke atas 1, positif 1. Jadi nak cari imej kena darab dengan faktor skala. Faktor skala adalah 2, akan dapat negatif 8, 2. Jadi kita tandakan titik imej untuk A. Sini dah 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Sini adalah titik imej A. Okey. Seterusnya kita ambil titik E pula. E jarak dia dari pusat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5. Negatif 5 darab dengan 2, dapatlah negatif 10. Jadi dekat sini dah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini adalah titik E prime. Ulang langkah-langkah ni untuk titik-titik yang seterusnya. Untuk titik yang terakhir, iaitu titik B, kita boleh guna panjang objek, sebab kita dah tahu dekat mana kedudukan. Jadi kita gunakan panjang lah, nak lagi cepat kan. Contohnya, panjang C dengan B adalah 1. Jadi 1 darabkan dengan 2, dapatlah 2. So 2 kat sini, dapatlah
B prime, dan kita sambungkan titik dia. Dapatlah image bagi B. Okay, B faktor skala K sama dengan negatif 1/2. Jadi bila faktor skalanya negatif, image-nya akan berada pada arah yang bertentangan. Jadi untuk memudahkan kita label titik-titik yang ada, contoh ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Okey, macam yang kita buat dekat soalan sebelah tadi, kita cari jarak ni dari pusat dulu, sebab kita nak tahu di mana kedudukan image. Jadi kita ambil titik A contohnya, jaraknya dari pusat adalah 1, 2, 2 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 4 ke bawah, 2 ke kanan, 4 ke bawah adalah untuk titik A. Jadi untuk cari image kita kena darab dengan faktor skala. Faktor skala dia negatif 1/2. Jadi negatif 1/2 ni ataupun negatif 0.5. Jadi kalau darab negatif 0.5 akan dapat negatif 1, dan ini adalah positif 2. Jadi kita tandakan negatif 1 adalah 1 ke kiri, positif 2 adalah 2 ke atas. 1, 2. Sini adalah titik A prime. Nampak tak? Kedudukan dia pada arah yang bertentangan. Okey, contoh kita ambil titik B pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 6 ke kanan, 2 ke bawah. Ini adalah untuk titik B. Darab dengan negatif 0.5, dapatlah negatif 3 dan positif 1. Jadi kita tandakan negatif 3, 3 ke kiri, 1, 2, 3, 1 ke atas. Inilah titik B prime. Jadi ulang untuk titik-titik yang seterusnya. Okay, untuk titik yang terakhir, titik C. Titik C ni kita boleh guna panjang. Contohnya cari panjang antara A dengan C, sebab dia berada pada garis yang sama kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 darab negatif 0, darab 0.5 bagi 2, dapatlah 4. Jadi 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kat sini adalah titik C prime. Jadi kita gariskan. Dapatlah image bagi A.